Itu bukan tuduhan. Tidak Tan Sri, saya perlu teruskan. Akan melebarkan defisit. Perhatikan saja senarai projek-projek mega mewah. 43 bilion MRT, 26 bilion KLRFT, 5 bilion wawasan merdeka, 3 bilion kota tourism resort di Kalam Bunai, Sabah. Kita kembali kepada zaman Mahathir. Bukan saya ramal, bukan saya ramal. Fitnah, tak ada bukti. Bukan hanya 5.4% KDNK yang diramalkan, bahkan ia akan melebar terus kepada 6%, dan kita harap ia akan tidak berlaku sedemikian. Tetapi kalau beginilah caranya, ya, dengan pendekatan PPP inisiatif ini, sebenarnya kerajaan sekali lagi dalam zaman membuat pelaburan yang besar dalam infrastruktur kembali kepada zaman Tun Dr. Mahathir. Tan Sri Yang Di-Pertua, persoalan kepentingan dan keutamaan satu hal lain. Tapi saya bercakap hanya dengan pendekatan fiskal defisit. Penjelasan. Saya tidak punya masa. Kalau tambah 5 minit lagi boleh, Tan Sri? Allah berhormat, asal salah. Baik. Tan Sri Yang Di-Pertua, itu persoalan fiskal defisit. Tidak bercakap tentang keutamaan hal-hal yang ataupun projek-projek mega itu sama ada ia wajar atau tidak diberikan keutamaan. Kedua, Tan Sri Yang Di-Pertua, masih hubungan pengurusan fiskal kewangan ini adalah pelaburan swasta yang dikatakan akan memacu 92% daripada pelaburan dalam RMK dan ETP, Program Peralihan Ekonomi, dalam hal 131 projek-projek EPP dan 60 peluang bisnes BOs, Business Opportunities. Bajet ini adalah bajet pertama daripada RMK 10 dan ETP, dan saya ingat target dan matlamat menjana besar pelaburan swasta itu pada setiap tahun Tan Sri Yang Di-Pertua diharapkan menjana 111 bilion peningkatan sampai 2020. Nyata bahawa sasaran pelaburan swasta asing dan tempatan tidak dapat digarap dalam bajet ini. Tidak ada langkah-langkah konkret menangani masalah pengkucupan pelaburan swasta, sama ada asing maupun pengaliran keluar dana tempatan. Kalau awal-awal dahulu Menteri Kewangan ada formula dalam MEB tentang keterangkuman, tentang liberalisasi yang telah, ya, setelah Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini nampaknya semakin tidak dapat ditunaikan dan dilunaskan. Dan ini sebenarnya telah menjadi masalah persepsi tanggapan pelabur-pelabur asing. Satu masa dahulu dibubar FIC dan bercakap dalam nada yang lebih bersifat, ya, komparatif, justru kerana mahu menangani permasalahan persepsi itu. Namun hari ini kita setelah mutakhir ini, sehari dua ini, kita dapati model ekonomi baru akan juga mengambil semangat dalam dasar ekonomi baru. Ini tidak jadi masalah kalau yang dimaksudkan dengan dasar ekonomi baru itu adalah untuk membasmi kemiskinan. Tentunya tidak ada masalah sama ada kaum Melayu, India atau Cina. Tetapi yang menjadi masalah tanggapan dan persepsi, bahkan setepatnya hakikatnya adalah kerana DEB itu membawa kepada hilangnya daya saing, hilangnya competitiveness, kerana peruntukan-peruntukan yang akhirnya dilihat sebagai rent seeking activities segelintir golongan elit bersama dengan pimpinan tertinggi politik. Ini yang akan terus-menerus menjadikan tanggapan pelabur-pelabur asing terus mandom dan malap. Oleh kerana itu, Tan Sri Yang Di-Pertua, belum ada lagi satu langkah yang lebih berani, konkret daripada Menteri Kewangan untuk mengeluarkan kita daripada persepsi dan tanggapan ini. Seterusnya, Tan Sri Yang Di-Pertua bercakap tentang sasaran berpendapatan tinggi. Ini lagilah hampir tak langsung digarap, kecuali peruntukan untuk meningkatkan workforce dalam pasaran kerja. Itu telah kita lakukan, memberikan, ya, peruntukan sebanyak 500 juta secara tepatnya kepada reskilling, upscaling, retooling. Semua itu telah dilakukan secara tradisionalnya, secara religiousnya dengan izin, secara konvensionalnya, termasuklah bajet 2011 ini. Jadi seterusnya saya dengar dan terbaca dalam perbahasan Perhimpunan Agung dalam baru-baru ini, Perhimpunan Agung UMNO, ada perwakilan yang kebetulan ada juga yang YB di sini, dan juga timbalan menterinya yang mempertahankan projek-projek mega
khususnya wawasan merdeka itu, kononnya dengan melaburkan pelaburan besar dalam projek-projek mega mewah ini, Tan Sri Yang Di-Pertua, akan berlaku, akan dapat multiplier effect daripada pelaburan tersebut, justru menghasilkan pendapatan tinggi. Kalau inilah hujahnya Tan Sri Yang Di-Pertua, selama tahun 80-an 90-an kita telah melaburkan cukup besar, bukan bilion mungkin triliun dalam projek-projek yang telah kita laburkan. Apakah hari ini Tan Sri Yang Di-Pertua kita punya dan miliki pendapatan tinggi? Kalau itulah hujahnya, kalau kita kiaskan dan kita analogikan dengan pelaburan besar mega mewah itu akan mendatangkan dan menatijahkan pendapatan tinggi, tentunya tidak. Tentunya jawapannya tersasar. Sebab kita telah terperangkap 1 dekad dalam jajaran rejim berpendapatan sederhana rendah. Kerana apa Tan Sri Yang Di-Pertua? Karena kita terperangkap dalam jajaran industri yang punya nilai tambah yang rendah, punya produktiviti yang rendah. Justru kerana itu Tan Sri Yang Di-Pertua, maka sefernya Tan Sri Yang Di-Pertua sudah silap. Kalau benar-benar kita mahu memacu budget yang benar-benar berdasarkan outcome based, maka perkara ini perlu diperhatikan dengan lebih teliti. Pastikan budget 2011 ini tidak tersasar. Hampir semua para analis sepakat bahawa budget gagal menampakkan perancangan mengikut sasaran dan matlamat. Sekali lagi kita hendak ke utara, sekali lagi kita hendak ke utara, tetapi sejelasnya kita mengambil lebuh raya ke pantai timur Tan Sri Yang Di-Pertua. Lebih malang kalau kita mengambil lebuh raya ke selatan. Syair Arab ada menyebutkan begini sebagai sindiran kepada kita, termasuklah kedua-dua belah pihak dalam dewan ini. Tarjun najah walam tasluk masakilaha, inna safinata la tajri ala yabasi. Kamu mahukan kecemerlangan, kamu mahukan kemenangan, tetapi kamu tidak mengikuti dan menempuhi jalan-jalan dan lebuh raya kemenangan. Ini yang kami takuti Tan Sri Yang Di-Pertua. Cakap lain, tetapi dalam perbuatan dan penghayatannya lagilah lain daripada sasaran dan outcome-nya. Justru kerana itu Tan Sri Yang Di-Pertua, saya teruskan. Maka tak guna kalau kita libatkan consulting firma consulting yang hebat seperti McKinsey, Boston dan sebagainya, kalau benar-benar pada persoalan konsepnya, pada persoalan lagi-lagi kalau pada persoalan deliverynya. Yang penting untuk kita perhatikan Tan Sri Yang Di-Pertua, pendapatan tinggi hanya boleh diikat dengan produktiviti yang tinggi. Macam mana nak kita lonjakkan pendapatan kalau syarikat-syarikat IKS dan juga GLCs kita tidak punya dan tidak memiliki keuntungan yang besar? Masakan boleh mereka menaikkan income tanpa menaikkan kos kalau mereka sendiri tidak punya keuntungan selepas cukai dan sebagainya? Masakan boleh mereka menaikkan pendapatan sedang syarikat mereka sendiri tidak untung dan tidak boleh survive Tan Sri Yang Di-Pertua? Macam mana nak naikkan income kalau kegiatan ekonomi kita masih dalam sektor utamanya construction dan hartanah Tan Sri Yang Di-Pertua? Ini yang menjadi pertikaian besar hari ini. Lalu Tan Sri Yang Di-Pertua, maka tidak ada jalan pintas dalam hal ini. Tak ada yang segera, tak ada projek segera untuk jadi jutawan segera. Dengan apa jua cara yang segera, kita perlu melakukan catching up beberapa faktor penting, melahirkan dan menjana takungan knowledge workers, hasil daripada pendidikan yang berorientasikan thinking dan problem solving, hasil daripada pendidikan yang berteraskan enterprising, keusahawanan, sifat pendidikan yang tidak dijajah dan dikongkong pelajar siswa-siswinya serta para akademiknya untuk terus berkarya. Ini yang menjadi keutamaan bagi melahirkan akhirnya takungan manusia knowledge workers yang boleh menjana intensif